Assalamualaikum. Bersama saya hari ini Bazila dan Dr. Haris. Kami dari Klinik Pergigian Sharifah. Okey, terima kasih bagi yang sudi join live kami hari ini. Hari ini pun public holiday, Doktor. So mungkin adalah yang bercuti luangkan masa untuk join live kami. Okey, terima kasih sekali lagi yang join live kami hari ini dengan topik rawatan akar peluang kedua gigi anda. Okey, tajuk ni macam sensasi ke tak sensasi, Doktor? Hopefully hari ni kita boleh berkongsilah manfaat tentang rawatan akar. Okey, sebelum kita go through dengan lebih tentang rawatan ini, boleh Doktor memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dr. Haris bin Muhammad daripada Klinik Pergigian Sharifah Balok. Okey, saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan, bersekolah rendah dan kebangsaan dan menengah di Kota Baru, Kelantan. Kemudian saya melanjutkan pelajaran untuk mendapatkan ijazah sarjana muda dalam bidang pergigian di Jordan University of Science and Technology di Jordan dari tahun 2006 hingga 2011. So saya telah berkhidmat sebagai pegawai pergigian di Kementerian Kesihatan Malaysia selama 7 tahun sebelum saya menyertai KPS Dental Care Team dan dipertanggungjawabkan untuk menjaga Klinik Pergigian Sharifah Balok daripada tahun 2018 hingga sekarang. Okey. So Bas, kalau Bas tanya saya kan, kenapa kalau pesakit yang datang klinik gigi Sharifah Balok dengan sakit gigi kan, Dr. Haris jarang sangat cadang untuk cabut kan. Dia selalu nak cuba selamatkan dengan rawatan akar kan. Okay. Sebab bagi saya Bas kan, gigi dia ibarat macam kita lah. Kita kalau kita buat salah kita mesti expect kita nak dapat apa Peluang kedua. Ya, peluang kedua kan Bas kan. Okey, so sama juga macam gigi kita. Tak semua kes gigi kita yang sakit gusi yang bengkak perlu berakhir dengan cabutan Bas. Kebanyakan kes sebenarnya masih boleh diselamatkan dengan rawatan akar. So kalau insya-Allah kita dah buat rawatan akar, lepas tu kita jaga bersih betul-betul, insya-Allah sebenarnya gigi tu masih boleh bertahan dan masih boleh berfungsi macam biasa. Dan boleh dipakai macam biasalah. Okey Bas. Okey Doktor, mungkinlah saya rasa lah kenapa kalau sakit gigi je orang akan datang ke dekat kaunter tu akan okey saya nak datang cuba gigi. Saya nak datang cuba gigi. Mungkinlah orang rasa macam alah sakit ni, sakit sangat-sangat ni tak boleh tidur, better cabut dah settle. Tapi sebenarnya bukan kat situ je lah. Bila dah cabut nanti kena perhatian gigi. Tu tajuk lain pula lah yang kita boleh beberkan. Okey. So hari ni perkongsian hari ni hopefully membuka mata, ada mindset baru sebenarnya tentang kalau gigi sakit apa yang sepatutnya kena buat. Sebab itulah tajuk kita adalah kita bagi peluang kedua untuk gigi kita. Okey Doktor, saya sangat yakinlah siapa yang tengah join live kita ni ada orang yang sangat care tentang kesihatan khususnya pergigian dan orang yang suka upgrade ilmu dalam kehidupan dan juga orang yang meluangkan masa untuk dengar, untuk join sharing yang bermanfaat. So lagi meriah sebenarnya kalau kita dapat ajak ramai lagi yang join live kita. So saya nak ajak siapa yang tengah join live sekarang, boleh share, boleh komen, boleh tag nama parents, tag nama kawan-kawan untuk join live ni. Okey. Dan sekiranya ada soalan, sebarang soalan lah, tak kisah tentang pergigian dan juga tentang rawatan salur akar ni, boleh komen je, nanti Dr. Haris akan jawab insya-Allah. Okey Dr. Haris, soalan pertama lah daripada saya kan. Apa sebenarnya rawatan salur akar ni, rawatan akar lah ataupun lebih dikenali root canal treatment. Sampai dia boleh diiktiraf bagi peluang kedua lah dekat gigi kita ni. Okey. Boleh Dr. explainkan dulu. Okey Bas. Sebelum saya jawab soalan Bas berkenaan detail apa itu rawatan akar, okey, izinkan saya nak play satu video sekejap supaya saya boleh explain secara simple berkenaan anatomi gigi kita. Okey. Okey. First sekali gigi kita ada 3 lapisan Bas Lapisan pertama adalah enamel. Enamel ini yang berwarna putih yang paling luar. So katakanlah kalau kita buka mulut, kita tengok pada cermin, kita cuba tengok gigi kita, kita akan nampak yang warna putih kan. So itu adalah lapisan enamel, lapisan yang paling luar. Okay, next kalau kita masuk lebih dalam, lapisan kedua adalah lapisan dentin. Dan yang ketiga adalah lapisan pulpa. So lapisan pulpa ni adalah watak utama kita hari ni lah. Sebab dalam lapisan pulpa ni adalah yang di dalamnya ada saluran darah dan ada saraf. So next. So apa yang berlaku bila gigi kita berlubang Bas? Kita tengok video sekejap Bolehlah sama-sama kita tengok video ni. Okey ya. Okey, stop.
Okey, kat sini kita nampak kalau katakanlah lubang tu pada peringkat enamel, peringkat lapisan yang paling luar, insya-Allah masih boleh ditampal macam biasa. Katakanlah lapisan lubang tu dah sampai ke lapisan dentin pun insya-Allah masih boleh ditampal biasa. Cuma ada kebanyakan kesnya kalau lubang tu dalam sikit tapi still dalam dentin, dan kita kena letak lapisan perlindungan yang kita namakan calcium hydroxide ataupun Dicalc sebelum kita tampal biasa ke atas lah. Okey. Okey, bila lubang tu masuk pada lapisan pompa, inilah yang menyebabkan gigi kita sakit sebab saraf kita dia akan sakit dan dia akan mati. Secara istilah medikalnya akan berlaku necrotic pulp tissue lah, gigi akan mati. Bila mati dia akan bernanah. Inilah yang menyebabkan gigi kita sakit. Okey, so berbalik pada soalan Bas tadi, Bas tanya kan rawatan akar tu apa kan. So by definition lah, secara definisi asasnya rawatan akar ni bermaksud kita akan menyingkirkan bakteria di dalam gigi yang menjangkiti gigi kita, itulah yang menyebabkan sakit tu kan. So kita akan bersihkan bakteria bersama tisu pulpa di dalam tu, so dia akan jadi kosong, betul? Betul. Okey, so kita akan bersihkan dia dan di dalamnya kita akan letak ubat dan seterusnya lubang tu kita akan tutup lah. Kita punya goal, kita punya tujuan, objektif kita adalah supaya gigi tu dah tak sakit, gigi tu dah tak sakit dan masih boleh berfungsi macam biasa. Okey, so itulah kan sedikit penerangan dan simple video yang menunjukkan sebenarnya apakah rawatan akar ini. Okey, tapi sekiranya sepanjang live ni rasa macam saya tak berapa jelas lah doktor, saya ada soalan lain lah, saya pernah dengar lah tentang rawatan akar ni. Okey, apa-apa saja drop je dekat komen kita, nanti insya-Allah lah Dr. Haris akan tolong jawab dan bagi jawapan. Okey doktor, soalan seterusnya, gigi yang macam mana sebenarnya yang memerlukan rawatan akar ni? Okey. So katakanlah Basan, pada suatu hari ada seorang pesakit datang ke klinik saya. Tu giginya sakit sangatlah sampai malam tadi tak boleh tidur, tak boleh buat apa-apa kan. Nak kena makan ubat tahan sakit barulah boleh tidur, barulah boleh buat pekerjaan macam biasalah. Okey. So bila pesakit datang macam tu, yang first kali saya akan tanya adalah berkaitan dengan sejarah perubatan. Sejarah perubatan maksudnya kencing manis, darah tinggi, alahan pada ubat, sakit jantung, dan kalau pesakit wanita yang sudah berkahwin saya akan tanya sama ada mengandung atau tidak lah. Sebab kita tahu kan kalau kita mengandung kita tak boleh ambil X-ray lagi. Okay. So next saya akan tanya secara detail berkenaan sakit tu lah, kondisi sakit tu. First kali adakah sakit tu sakit yang sengal-sengal sikit-sikit ataupun sakit yang berdenyut yang buat yang tak boleh tahan lah maksudnya. Yang kedua adakah sakit itu sekejap ataupun lama. Sekejap maksudnya beberapa saat lepas tu dia boleh hilang sendiri, ataupun beberapa minit atau jam baru dia akan hilang, ataupun memang tak boleh hilang, maka ubat tahan sakit je baru boleh hilang kan. Okey. Yang ketiga, adakah perlukan trigger factor untuk sakit? Maksudnya adakah sakit tu tak buat apa-apa pun sakit ataupun makan minum saja sakit. Itu semua akan menentukan lah sama ada gigi tu masih boleh ditampal biasa ataupun kena buat rawatan akar ataupun cabut kan. Okey. Yang ketiga, saya akan cek secara visual di dalam mulut lah. Okey, of course lah yang pertama saya akan cek gigi yang pasien adu sakit tu lah kan. So kebiasaannya gigi yang sakit yang perlukan rawatan akar ni memang jelas kita akan nampak ada lubang yang besar. Lubang yang dalam, lubang yang besar. Kadang-kadang memang kita akan nampak pada gusinya akan ada bengkak lah kan. Bengkak yang bila kita tekan akan keluar nanah. Itu biasa sangat. Tapi kadang-kadang yang Bas ada juga pasien mengadu sakit, confirm sakit gigi tu tapi kita tak nampak apa-apa. Itu kita suspect Crack-Tooth Syndrome. Crack-Tooth Syndrome maksudnya gigi tu retak. Gigi retak tak semestinya kita boleh nampak dengan mata kasar. Even kalau dalam X-ray pun kadang-kadang tak nampak. So Crack-Tooth Syndrome sangat complicated dan maybe saya akan explain dalam sesi live seterusnya lah, bukan hari ni lah kan. Okay. So tadi apa kita dah tanya pasal sejarah perubatan kan. Lepas tu kondisi sakit tu macam mana. Lepas tu kita buat pemeriksaan di dalam mulut. So last kali saya akan minta untuk ambil X-ray. Okay, so kenapa perlu ambil X-ray? Pertama, X-ray akan membantu saya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Kenapa? Sebab
ada je pesakit datang mengadu gigi tu sakit sangat, tapi bila kita check dalam mulut, kita nampak gigi tu tak ada lubang apa-apa, bas. Nampak cantik je kan. So kenapa kena ambil X-ray? Sebab kebanyakan lubang ni dia start dekat antara celah gigi. Bila start antara celah gigi, daripada luar memang kita tak nampak apa-apa, dalam X-ray saja nampak kan. So X-ray akan confirmkan situasi macam tu lah. Okey. Yang kedua, X-ray akan membantu saya untuk menyediakan treatment yang lebih terbaik lah untuk pasien lah, yang lebih baik. Contoh dalam situasi rawatan akar ni, X-ray akan membantu saya untuk mendapatkan ukuran panjang akar. Canggih tak Abang sekarang? Secara digital lah kita boleh ukur panjang akar. Kalau zaman-zaman dulu tak boleh kan. X-ray tu sekadar kepingan macam tu. Sekarang kita boleh buat ukuran digital untuk panjang akar lah. Okay. So katakanlah kalau semua yang saya sebut tadi semua menunjukkan gigi tu perlu pada rawatan akar, barulah kita akan melakukan treatment rawatan akar tu lah. Akar akan bermula. Okey, nampak tak? Nampak tak betapa pentingnya sebenarnya kita ni datang dulu jumpa doktor gigi. Kalau based on explanation Dr. Harith, at least ada 4 stage lah yang dia buat untuk tentukan okey apa rawatan yang terbaik untuk setiap masalah gigi patient yang hadapi lah. Janganlah lepas ni kalau macam tadi, awal tadi kita ada ingatkan kan mindset. Bila sakit dia cabut. Jangan macam tu, jangan melangkaui lah. So doktor pun ada step dia. So kalau step kita as a patient yang sakit ni, pergi dulu jumpa doktor, dapatkan rawatan, maksudnya lakukan pemeriksaan dulu dan tanya doktor apa rawatan yang terbaik. Okey doktor, macam doktor cerita tadi kan, guna X-ray lah untuk kira panjang akar semua tu. Kalau dengar akar gigi tu dah takut kan. So sebenarnya rawatan ni sakit ke tak? Dan macam mana sebenarnya rawatan ni dilakukan? Okay, so first kali pas tanya kan sakit ke tak. So of course lah, the first step saya akan buat, saya akan bagi bios lah. So bila bagi bios, insyaAllah sepanjang rawatan akar tu pesakit saya tak akan rasa apa-apa lah, insyaAllah. Ada juga kadang-kadang sangat rare berlaku kalau pesakit rasa kurang selesa sikit buat rawatan akar, ada sebab-sebabnya. Tapi kebiasaannya, kebanyakan kesnya pesakit tak akan rasa apa-apa lah sepanjang rawatan. Okey, kita pilih video, kita tengok. So selepas bagi ubat bios, kita dah rasa kebas kan. Okey, so next saya akan bersihkan lubang tu sebab lubang tu kan kotor. Kotor kan ada bakteria kan Bas, betul Bas? Bakteria tu lah kan doktor yang buat sakit. Ya betul, sebab tu kita kena bersihkan betul-betul. Lagi-lagi kalau kita buat rawatan akar, kita nak completely 100% memang bersih lah ruang kaviti, ruang yang lubang tu kan. So kita bersihkan betul-betul. Next kita akan cari saluran akar. Di sini saya ada satu gambar saya nak share. Okey, sekejap. Okey, ini satu gambar saya nak share. So nampak tak betapa bersihnya bila kita bersihkan gigi ni kan, dah tak ada kotoran apa-apa. So next, lepas kita bersihkan gigi ni, kita akan cari saluran akar. So bergantung pada gigi Bas Okey. Kalau gigi depan, biasanya kita akan ada satu saluran akar saja, simple system sahaja Okey. Kalau kita ada pada gigi geraham kedua, gigi premolar, biasanya kita akan ada sama ada 1 atau 2 saluran akar. Kadang-kadang memang akan ada sampai 3 saluran akar anatomi tu kan. Okey. Dan gigi geraham biasanya kita akan ada 3 saluran akar naik ke atas. Kenapa makin belakang makin banyak? Sebab makin ke belakang gigi kan makin besar. Bila makin besar, dia perlukan support yang kuat. So akarnya makin banyak dan saluran akarnya pun makin banyak lah kan, logiknya kan. Okey, so bila kita dah jumpa saluran akar tu semua, kita dah locate semua kan, saya akan pakai satu instrumen dinamakan hand file. Semua ada file, dia macam paku, dia macam jarum sikit. So saya akan masukkan, boleh nampak dalam video ni kan. So saya akan masukkan file tu ke dalam saluran akar hingga ke hujung akar. Bersama dengan file tu, saya akan flush sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite adalah satu cecair yang digunakan untuk membunuh bakteria. Dia akan membunuh bakteria dan sakit-baki saraf yang ada lah. So bila sudah bersih, kita kena besarkan sedikit saluran akar yang sempit tu, kita besarkan dia sedikit dan kita akan letak yang dalam video ni. Cuba play sekejap.
Okey, kita nampak yang warna oranye tu kan. Itu adalah Gata Berkah GP. GP ni adalah dia bertindak sebagai tampalan kekal di dalam saluran akal lah. Sebab kita tadi kan kita dah kosong, takkan kita nak biarkan kosong. Kita kena penuhkan dengan Gata Berkah. Last kali barulah kita akan tampal di atas. So kita akan nampak tampalan. So kita akan dapat balik bentuk anatomi gigi. Tapi kan bergantung pada lubang tu lah kan. So kalau kita buat rawatan akal, mestilah lubang tu besar. Kalau lubang yang besar, tampalannya besar. So tampalan besar, accident. Kadang-kadang dalam nasi goreng pun ada batu kan, sesat kan. Benda yang macam tu lah kan. So kita tak nak tampalan tu pecah. Sebab kalau pecah, bakteri akan dia akan masuk balik, dia akan jangkit, akan sakit balik. So kalau kita nak kuatkan tampalan tu, kita kena sarungkan dia. So kebanyakan kes rawatan akal saya buat, memang saya akan panggil balik pesakit untuk kita sarungkan crown. Crown ni dia lapisan luarnya adalah porcelain dan insyaAllah dia sangat kuat dan tak akan mudah pecah lah. So kalau gigi tu kita dah buat rawatan akal, kita dah crownkan dia, dan dengan penjagaan yang rapi, insyaAllah akan boleh berfungsi macam biasa, tak perlu risau. Okay. So siapa yang tengah join live ni baru tahu yang sebenarnya gigi ada akar. Okay, hari ni kita belajar anatomi lah. Mungkin first time tu orang tengok, okay, sebenarnya kita ni nampak gigi kita beberapa part. Dan kalau macam kita rasa sakit gigi tu, istilahnya mudah doktor memang kena jumpa doktor kan. Walaupun macam saya rasa macam tengok macam ni tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya gigi kita ni ada beberapa lapisan lah. So nak tahu untuk diagnose tu penyakit apa dan rawatan terbaik, memang kena jumpa doktor dekat klinik gigi. Okey doktor, soalan seterusnya. Berapa lama sebenarnya gigi yang kita buat rawatan akar ni boleh bertahan dan tak akan sakit? Okey Bas, personally bagi saya lah, selepas saya siapkan rawatan akar, saya akan panggil pesakit saya datang balik. So saya akan tetap follow up. So tak adalah siap rawatan akar terus menghilang macam tu kan. Biasanya saya akan bagi appointment berkala. Biasanya selepas siap rawatan akar, saya akan panggil first appointment after 2 weeks, 2 minggu. 2 minggu saya akan cek balik. 2 minggu saya akan cek balik dari segi kebersihan lah. Biasanya macam saya sebut tadi kan, makanan boleh melekat, ada plak tu semua kan. So benda macam tu sama akan jadi sarang kepada bakteria dan gigi boleh sakit balik. So 2 minggu saya akan cek sama ada patient boleh maintain bersih. So 2 minggu tu juga saya akan cek, katakanlah kalau tadi kan kita buat crown kan. Betul, sarung akar, sarung gigi. Ya, so katakanlah crown tu ada masalah, ada kawasan yang tinggi ke, ada retak ke apa-apa, time itulah kita akan repair lah. Okey. Selepas 2 minggu saya akan panggil, selepas 2 bulan pula. Straight sikit je. Okey, selepas 2 bulan pun saya akan cek kebersihan juga. Semua kalau okey, tak ada simptom apa-apa, alhamdulillah. Kalau okey, saya akan bagi appointment setiap 6 bulan untuk cek balik. So insyaAllah kalau pesakit saya datang ikut appointment 2 minggu, 2 bulan, 6 bulan, kita akan detect lah kalau ada problem awal. Contoh makanan melekat ke, plak ke, sebab benda yang macam tu lah akan menyebabkan rawatan akar itu gagal dan sakit balik kan. Logik kan. Okey, so special tak siapa jadi pesakit Dr. Haris ni? Appointment dia bukan 6 bulan sekali, maksudnya lepas dapat rawatan akar 2 minggu sekali, 2 minggu first, dan next 2 bulan dan 6 bulan sekali. Dan saya pastilah doktor bukan nak menyusahkan, tapi doktor ni nak bagi peluang kat gigi kita, bukan 2 kali, bukan peluang kedua, dah banyak-banyak peluang supaya gigi tu dapat dijaga dan dapat bersama kita sampai akhir hayat, insya-Allah. Okey doktor. Soalan seterusnya, okey, tim kita ada bagi soalan doktor. Dan siapa juga yang tengah join sekarang ni, kalau rasa ada soalan boleh terus bertanya kepada Dr. Haris. Okey doktor, nak terus pada soalan ke nak jawab soalan? Nak jawab soalan ni dulu? Boleh. Okey, jawab soalan kita jawab dulu. Okey. Soalan dia daripada Cik Puan Nur Aini Syahira. Kenapa lepas saya buat rawatan akar, gigi tu jadi gelap sikit daripada biasa ya? Okey. Biasanya kalau kan saya ada sebut istilah nekrotik kan, gigi mati. So gigi mati ni dah antara tanda yang kita boleh nampak adalah dengan warna yang gelap tu lah. So tak semestinya rawatan akar. So gigi tu akan jadi gelap kalau dia mati. So kalau mati tak buat rawatan akar pun dia akan jadi gelap juga. So bila kalau contoh soalan ni yang Cik Aini ni tanya kan, okey, kalau jadi gelap apa yang
kita kena buat, biasanya saya akan offer untuk internal bleaching dulu. Internal bleaching Ini maksudnya selepas rawatan akar ya, doktor? selepas rawatan akar kena siapkan dulu. Saya akan buat internal bleaching. Internal bleaching maksudnya pemutihan. Biasa kan kita dengar whitening kan, pemutihan itu daripada luar. Internal bleaching maksudnya saya akan masukkan sejenis gel pemutihan di dalam gigi, dan saya akan review selepas 1 minggu. Biasanya dia akan jadi lebih putih. Katakanlah kalau dia punya gelap tu terlalu gelap, dengan internal bleaching pun tak boleh selesai. Maksudnya memang kena crown lah. So biasanya yang menjadi kerisauan concern pada pesakit ni biasanya pada gigi depan kan. So kalau kita nak dapat warna yang natural balik, memang dengan cara crown lah. Okey doktor. Betul soalan. Okey, kalau ni soalan seterusnya doktor adalah kita dah nak sampai ke penghujung rupanya. Okey, ada lagi soalan? Okey. So soalan seterusnya, sebelum kita mengakhiri live kita hari ini dengan topik rawatan akar, peluang kedua gigi anda, doktor ada tak nak sampaikan pesanan kepada orang luar sana, terutama ni yang tengah join live kita ni? Okey, first kali jagalah kebersihan gigi dan mulut kita, kan. So kalau lah kita gosok gigi, tolonglah spendlah masa yang lebih sikit. Janganlah rushing cepat-cepat sangat nak gosok gigi kan. Sebab kalau gosok cepat sangat, biasanya ada part memang kita terlepas. Contoh yang biasa saya jumpa kan, kalau kita ada gigi bongsu atas. Gigi bongsu atas kalau kita gosok cepat-cepat memang tak akan sampai. So biasa gigi bongsu atas ni memang dia tersisih sikit lah. Dia jadi macam anak tiri kan. So gigi depan tu semua bersih, sampai ke belakang dia sakit. Dia sakit sebab dia dah kotor, tak sampai untuk dibersihkan kan. So spend masa yang lebih untuk gosok gigi kita kan. Okey. Tapi kita kena ingat, gosok gigi sahaja tak cukup pas. Senang saya cakap macam ni, kalau kita gosok gigi sahaja, sebenarnya kita hanya membersihkan gigi kita dan mulut kita 60% sahaja. Kalau rushing tak sampai 60% lah doktor. Tak berapa peratus je kan. So mana lagi 40% tu? 40% tu adalah dengan cara floss. Bas biasa pakai floss tak Bas? Sejak saya kerja klinik gigi lah, baru dah saya tahu. Okey, rupanya bukan gosok gigi je rutin kesihatan kebersihan gigi. Rupanya floss pun perlu dijadikan rutin. Okay, floss ni adalah benang yang kita pakai untuk bersihkan setiap celahan gigi lah. Sebab setiap celahan gigi tu berus gigi tak akan masuk, tak sampai. Tapi makanan ataupun plak ni adalah gigi yang lembut. Dia boleh berkumpul di dalam celah antara gigi. So kalau kita tak bersihkan dengan floss, memang akan jadi lubang. Akan jadi lubang. So floss tu sangat penting jadikan rutin. Ibarat yalah, kalau kita gosok gigi 60%, kita kena ingat, takkan kita nak buat kerja 60% kan, macam buat kerja separuh masak kan. So mestilah kita kena floss. Okay. So last sekali adalah follow up 6 bulan. Tadi pun dah sebut kan. Okay. Follow up 6 bulan maksudnya kalau saya personally, lepas saya siapkan rawatan terakhir, maksudnya dah settle full mouth treatment tu, maksudnya karang kalau ada dah cuci, lubang kalau ada dah tapal kan, semua dah buat siap. Satu mulut tu tetap nurse saya akan panggil pesakit balik follow up, akan bagi reminder selepas 6 bulan untuk check balik. So 6 bulan biasanya kita akan cuci karang, cuci karang, dan waktu tu jugalah kita akan screening kalau ada lubang kan. Sebab apa? Sebab lubang gigi ni Bas, pada peringkat awal kita tak akan rasa sakit apa-apa. Kita rasa biasa je. Ya, tak ada simptom apa-apa pada peringkat awal. Kadang-kadang accidentally kita jumpa dalam x-ray lubang. Biasanya macam tu, pesakit tak komplain apa-apa kan. So itu pentingnya 6 bulan lah kita akan check. Sebab kita tak nak lah terlambat sangat nak rawat sampai dah tak boleh kan. Itulah. Okey. Doktor, kita ada lagi beberapa soalan lah. So siapa yang ada soalan boleh terus bertanya. Okey. Soalan daripada Cik Puan Alia Omar. Terima kasih Cik Puan Alia Omar bertanya. Okey, gigi bongsu boleh buat rawatan akar? Gigi bongsu. Okey. Boleh, tapi dengan kalau gigi bongsu, sebab dia punya anatomi adalah unpredictable. Unpredictable maksudnya kalau gigi lain biasanya kita dah ada standard design. Maksudnya
berapa saluran akal dia, bengkok dia macam mana, semua angle dia. Tapi gigi bongsu ni Allah buat memang dia unpredictable sikit lah. Maksudnya boleh jadi sangat simple, boleh jadi sangat complicated. So kalau lah perlu juga untuk buat rawatan akal pada gigi bongsu, biasanya kita akan refer pada endodontist lah, doktor pakar. Soalan tambahan daripada saya lah. Kan pasal gigi bongsu. Gigi bongsu kan dia kadang tumbuh macam doktor kata unpredictable. So adakah bila dia tumbuh sengit macam tu, adakah lagi sukar nak buat? Biasanya kalau gigi tumbuh sengit tu memang kita akan sarankan untuk buat pembedahan. Okay. So pentinglah datang dulu klinik, tunjuk dulu doktor macam mana gigi kita sakit tu, macam mana keadaan dia. Okey, soalan seterusnya doktor. Terima kasih Cik Puan Syahirah Rozwan untuk bertanya. Okey, soalan pertama, kenapa perlu buat rawatan crown selepas rawatan akal? Okey, itu soalan pertama. Okey, jawab dulu. Jawab. Okey, so ini pun saya dah explain tadi kan. Bila kita dah buat rawatan akal, biasanya lubang tu asal pun memang dah besar kan. So tampalan pun besar. So bila tampalan besar, kita risau dia akan crack lah. So terutamanya gigi geraham, kalau crack dengan tampalan yang besar, kita risau crack tu sampai structure gigi. So kalau dia terbelah macam tu, cracknya memang tak boleh nak selamatkan dah. So that's why kalau kita buat gigi geraham, rawatan akal gigi geraham terutamanya, memang kalau tak ada simptom, kalau personally saya akan panggil balik 2 minggu untuk crownkan terus supaya dia kuat dan tak pecah. Kita nak lindung gigi. Kita nak lindung. Okey, kita ada soalan tambahan ke? Kita tunggu tim kita untuk bagilah. Okey, so soalan seterusnya ni saya rasa saya bantu doktor lah untuk jawab. Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya, klinik cawangan mana lagi boleh buat RCT? Okey, untuk pengetahuan semua, setakat ini klinik Pilihan Sharifah ada 8 cawangan dan bolehlah datang ke 8 cawangan yang berdekatan dengan anda. So di mana 8 cawangan tu? Kalau di sekitar Terengganu ni, kita setakat ni ada di Paka, Kertih, Geliga dan juga Batu Dua Cukai. Itu di sekitar Kemaman lah. Siapa nak datang boleh datang untuk buat pemeriksaan dan juga rawatan akal lah sekiranya perlu. Okey, kalau di belah Pahang, kita ada di Temeluk, Balok, Teluk Sisik dan juga IM8. So semua orang boleh datang ke klinik yang berdekatan. Nanti kita boleh kita akan tuliskan nombor telefon. So siapa-siapa nak set appointment ke atau nak dapatkan penjelasan yang lebih detail, boleh WhatsApp kami. Okey? Alright, soalan seterusnya doktor. Ada rawatan lain tak kalau lepas RCT gigi still sakit? So kalau lah selepas rawatan akal gigi masih sakit, itu boleh jadi satu, kalau anatominya sangat susah, maksudnya ada part yang memang kita tak dapat bersihkan. Okay, so kes yang macam ni biasanya memang kita terpaksa juga rujuk pada doktor pakar lah. Dan kalau lah kata itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi gigi tu crack lah. Sebab kadang-kadang crack ni kita tak nampak dia punya extension, kedalaman cracknya. So kita akan cuba selamatkan dengan rawatan akal. Tapi kalau masih lagi sakit, maksudnya crack tu sudah mengakaui dia punya akal tu, memang terpaksa cabut lah dan diganti dengan implant dan sebagainya. So tu antara rawatan lain lah. Tapi apa yang penting dapatkan nasihat daripada doktor gigi. Okey. Okey, soalan seterusnya doktor. Masa buat rawatan RCT, masukkan jarum tu sakit ke? Kan dah bius, tak sakit lah. Biasalah doktor, kalau klinik gigi je mesti orang risau sakit yelah, sebab dah sakit kan, mesti nak datang klinik gigi nanti dapat rawatan sakit lagi. Sebenarnya kebanyakan pesakit saya memang berbodoh-bodoh tak kerusi kan, nak dapatkan rawatan. Tapi sebenarnya bila start je rawatan akal, kebanyakannya tidur je. Maksudnya selesa sangat, tak ada masalah. Selesa sangat. Okey. Siapa nak jadi patient Dr. Haris, nak rasa selesanya dekat klinik gigi, boleh datang jumpa doktor kan. Okey, so ada lagi soalan. Okey, terima kasih kepada semua yang join kita hari ini. Terima kasih kepada yang bertanya. Tapi sekiranya masih lagi ada persoalan, boleh kontak khidmat pelanggan kami lah untuk kita susunkan temu janji ataupun boleh dapatkan info tentang pergigian dengan kami. Okey doktor, sebelum kita akhiri live, mungkin ada orang nak jadi patient doktor, nak rasa betapa selesanya semasa dapat rawatan. Boleh doktor bagi tahulah tentang lokasi, waktu operasi klinik Pilihan Sharifah Cawangan Balok. Okey, klinik Pilihan Sharifah Cawangan Balok ni sederet saja dengan pos laju Balok. So di Balok Central. Orang Balok, orang Bersera, Pengankaran semua memang tahu sangatlah. Balok Central, kawasan yang busy, kawasan yang padat lah. So senang sangat nak cari kan. Okey, klinik Pilihan Sharifah Balok beroperasi
Kami beroperasi daripada Isnin sampai Jumaat, daripada 9 pagi hingga 9 malam tanpa rehat bang. So kalau yang kerja tu nak datang waktu rehat pun boleh, tak ada masalah, cuma set janji terlebih dahulu. Pada hari Sabtu kami beroperasi daripada 9 pagi sampai 5 petang. Hari Ahad tutup, tapi jangan risau, boleh WhatsApp atau call untuk set temu janji pada hari Isnin atau seterusnya. Okey. Dan nak jemput juga yang tengah join live kami ni untuk like page Klinik Pergian Sharifah Balok. Nanti boleh, nanti tim kita akan tag lah kat bawah tu. So siapa-siapa sekitar Balok, Berserah, Batu Hitam, bolehlah untuk ke Klinik Pergian Sharifah. Okey doktor, rasanya itu saja perkongsian hari ini. Semoga dia dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Dan bukan manfaat kepada kita je, tapi sebenarnya manfaat pada gigi kita. Sebab lepas ni gigi kita akan mendapat peluang kedua. InsyaAllah itu saja daripada kami. Itu je daripada kami. Minta maaf kalau ada penggunaan bahasa yang tidak sesuai ataupun nasihat yang mengguris perasaan siapa-siapa. Tapi last kali pada saya, nak jadi pasien Dr. Harith, nak dapat keselesaan datang klinik gigi, InsyaAllah boleh ke Klinik Pergian Sharifah Cawangan Balok. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.